kita kembali bersama dengan Ustaz Fadli Rosli. Yes, ini dia Ustaz yang handsome, yang sekarang famous dekat nak buat Instagram, dekat YouTube. Yes, dia popular sampai ke berita harian pun. Tak dia dah ada ada show dia lah. sendiri sekarang ni. Tak ada. No. Ini dia. Sihat? Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Saya duduk bersila takut. Duduklah bersila, tak kedai kopi ke kat mana-mana. Itu. Restoran pun sama juga kan. Okay, Kita duduk bersila. sejak 2 episod yang dah keluar dekat YouTube saya, ada juga beberapa orang yang DM tanya jugalah soalan-soalan yang mereka nak tanyakan. Sebab sebelum ni kan kita ada kata kalau macam penonton yang tonton jangan ni, kalau nak tanya apa-apa soalan dekat Ustaz boleh silakan. Ni kira kan macam program forum forum. Diorang tanya, boleh. hang jawab. Tapi Hang aku apa? tukar, hang pi mana? Taklah kau jawab lah. Okey, jawab. Kau jawab. Then minggu lepas kita ada minggu lepas saya tak cek minggu lepas lah. 2 episod lepas kita discuss tentang yang viral dekat Twitter yang Hafiz ada kongsi pasal Ya. yang suami lelaki makan, yang perempuan hanya boleh duduk diri dan lihat. Kira macam jadi hamba. Jadi hamba untuk top up makan, top up air semua kan. Betul. Dan kalau belum saksikan, go back and watch episod 2. Episod pertama hari tu kita cakap pasal apa That time kita cakap pasal tu lah, suami. Tak lah, aku pun dah lupa sebenarnya. Tak apa Entahlah. Tapi episod yang kali ni, episod yang ketiga ni, ada yang DM dia tak tanya sebenarnya. Tak tahulah sebab apa, tapi Instagram dia ni private, jadi aku tak boleh nak tengok. Tapi aku sampaikan je lah soalan dia. Sebab aku rasa macam interesting. Sebab ramai orang juga yang mungkin, kita semua ada kawan macam ni tau. Okay. Yeah. All of us mesti ada satu kawan macam ni lah sekurang-kurangnya. Tak pun ahli keluarga tu mesti ada satu yang macam gini juga. Okay. Jadi macam ini this, macam ni lah nak sampai lah ni. Okay. This kind of people ni dia exist, dia ada dalam di kalangan kita lah. Yang terdekat keluarga pun ada. Jadi beliau ni dia suruh tanya, yang beliau ni katakan yang beliau ni merupakan seorang homoseksual, lelaki gay, suka kaum sejenis. Okay. Dia katanya dia tak pernah terfikir macam benda tu salah ataupun tidak. Kita tak tahulah ajaran dia macam mana kan waktu dia membesar. Muslim? Seorang Muslim. Okay. Dia kata dia seorang Muslim. Dan katanya semua ahli keluarga dia, adik-beradik dia, kecuali mak dia, termasuk juga kawan-kawan dia, cakap dengan dia, kau gay, kau confirm masuk neraka. Okay. Jadi macam mana tu Ustaz? Adakah dia macam topik ni dia agak confusing. Sebab kita di dunia sekarang ni, kalau kita tengok macam 5-6 years back ke apa kan, banyak negara-negara yang dah membolehkan orang-orang sejenis berkahwin. Really? Same sex marriages. Misalnya kata, kalau misalnya contoh kalau dekat Asia ni, Thailand, dekat mana lagi Kurang pasti. Aku tahu Thailand ada. Kalau dekat luar negara, dekat western side tu pun adalah tak, yang macam baru ni kau tu Pope kan, Pope Francis. Tu? Pope Francis actually Dan lagu tu kan, pop. bukan gila. Okay. Dia padri siul. Okay, dia gurau je Jangan kecam-kecam. Aku nampak berita Pope Francis sebenarnya baru saja membenarkan perkahwinan sejenis. Dan dia tu Pope tak, dia consider macam mufti lah, konon lah. Tapi Pope lagi besar. Kira lah. in dorang punya inilah. Yes, in dalam lah. agama dorang. Jadi bila aku ternampak artikel tu, yang Pope Francis agree to allow same sex marriages ni, aku rasa macam ini benda ni, apa yang dia buat ni akan mengubah banyak benda. Sebab
yelah, kita tahu dalam segi konteks agama it's just salah. Tapi kalau Ustaz explain lah. Kita jawab pertanyaan brother tu dulu. Dia kata dia ni seorang gay, homoseksual, dan dia kata saya confirm masuk neraka. Jadi aku rasa orang-orang macam ni diorang akan fikir macam apa tau, tak payah taubat lah, buat apa, sembahyang tu buat apa, sebab aku confirm masuk neraka pun. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so jawab kau punya pertanyaan tadi. Jawab kau punya pertanyaan. First thing, untuk tahu tentang, maaf kata, contohnya gay ataupun lesbian kan. Okay lah, kita buka luas lah. Luas dulu. Kita jangan fokus dekat gay saja. Jadi kita buka kepada LGBTQ+. All the the same so category I think lah. first kali kita jangan masuk to that hukum itself, tapi kita faham tentang sifat tersebut ataupun kenapa boleh ada sifat tu dan lain-lain dah, kelakuan, kepribadian dan seperti itu. Kita kena kenal dululah. Apa yang aku pernah tahu, kadang-kadang ada juga kawan-kawan macam gini yang dia share based on dia punya experience. Dia kadang-kadang disebabkan oleh family sendiri. So ada yang kadang-kadang macam aku ada jiran that time. Dia adik-beradik dia semua perempuan. Dia seorang lelaki. Berapa banyak adik-beradik tu? 4. 4 perempuan, dia seorang lelaki. Yang last. Wow. So dia tak ada kawan sekolah. Tak terlalu banyak kawan sekolah. So dia banyak duduk kat rumah. So itu yang dia duduk so kat rumah, ikut cara-cara kakak-kakak dia apa ni. Yelah, semua, which is perempuan kan. So daripada kakak dia make up apa semua. So itu start dari situ baru dia start tu jadi agak lembut sedikit. Kemudian ikut cara. Kejap nak tanya yang ni kawan kau jiran. Jiran. This guy dengan kakak-kakak dia jarak umur jauh ke dekat? Dekat. Best friend lah consider. Yep. So macam gitu. So is because of family. Ada juga kawan aku yang lain juga waktu aku belajar kat Indon dulu. Dia pasal kawan. So bila dia dah berkawan, ni kat dalam dekat tempat itu apa pesantren Bukan pesantren. Kira bila aku belajar universiti dulu. So bila kita belajar universiti, kita tinggal kat luar. So kita tinggal luar, kita macam kita sewa kos-kosan lah ataupun kita sewa rumah. Jadi dia campur lah dengan student-student ke orang-orang kerja yang lain lah. Yes. So situ nanti dia buat kawan apa semua, terus dia jadi selesa, jadi kawan, terus dia ikut. Jadi macam gitu. Yes. Yang faham? Tadinya tak begitu. Pasal orang dia memang dia tak begitu kasar sangat, tak begitu macam what you call it lembut. Tak begitu lembut sangat lah. Tapi bila dah kawan, lama-lama dia terikut. So since then terus dia jadi macam gitu. So sometimes kita kena tengok the factors. Kalau dia pengaruh atau yang pengaruh ke tak. So the thing is baru kita masuk ke dalam hukumnya. So bila kita masuk dalam hukum, memang dalam hadis Nabi SAW pun banyak disebutkan, dan juga dalam kitab Fathul Bari pun telah disebutkan bahawasanya la'ana Rasulullah SAW, bahawasanya Rasulullah SAW so-called, maaf kata, melaknat bagi orang-orang yang mutasyabbihat, yang menyerupai yang tadi lelaki menyerupai perempuan, ataupun yang perempuan menyerupai lelaki. Dua-duanya sama. Sekejap, kita pause sekejap. Dia ada yang mungkin tak faham juga kan. Dia ada dosa, ada haram ada haram, yes, dosa. Betul. Kalau laknat ni dia kira level dia macam mana tu? Ada mungkin yang interested tau nak tahu. So maknanya di sini adalah, maknanya dia bukan pasal kita kadang kita fikir laknat, ni sambal maknanya dalam bahasa Melayu, maknanya kalau laknat guna sambal peti lah, jadi batu lah apalah ni semua kan. Sumpah lah apalah. So maknanya sini laknat adalah Rasulullah SAW sendiri membenci perbuatan seperti itu. Okay. Tapi ingat, untuk Rasulullah SAW orangnya tidak membenci orang tersebut, tapi membenci sikap apa yang diperbuat oleh orang tu. Kalau dosa, kalau salah. Faham. Dia walaupun orang tu macam mana sekalipun dia takkan benci, cuma dia benci apa yang dilakukan. Yes. Itu yang bagi aku sendiri, itu aku sendiri pun kurang. Yalah. Daripada kemungkinan daripada masyarakat kita, apa yang dilihat pun kurang. Biasanya kalau orang buat salah, yang kita benci orang dia, terus kita hentam orang dia, all this thing kan.
tak best bagi tu orang tu peluang not nak to jelas. macam gitu. Tapi kita apa tahu, kita benci apa yang dia buat. Okay. So it's very difficult. Yalah, And so yalah. called macam impossible, but we are trying to do, since Rasulullah SAW pun ajarkan kita bagaimana untuk menghadapi cara seperti itulah. Jadi aku rasa mungkin pasal daripada DM si dia ni, dia kata hampir okay, tak mau cakap semua lah kan, mungkin kebanyakan lah orang, kecuali maknya dia kata. Mak dia sendiri tu yang tak membenci dia, mak dia masih sayang dia. Cuma aku rasa mak dia pun tak menyokong lah. Cuma mungkin mak dia ada sifat macam tu tau. Seperti contoh Nabi kan, dia macam dia tak benci anak dia, tapi dia tak suka apa anak dia buat, tapi dia tetap sayang anak dia. Okay. So then sebelum aku nak masuk ke yang ibu tadi tu, kalau kita tengok, dia memang dalam Islam memang diharamkan. And aku tak boleh menghalalkan ni benda, bolehkan tak boleh. Memang haram sebetulnya. But don't forget, walaupun kita tahu orang ni dia melakukan salah, dia melakukan dosa, dia melakukan benda yang haram, tugas kita adalah untuk kita bimbing dia juga. Dia tak kisah tau. Dia tak semestinya yang kena bimbing orang macam gini ustaz. Betul. Ataupun yang bimbing ustazah. Tak. Kita orang biasa pun kita boleh bimbing. Slowly kita try to tukar. Kita berikan dia kata-kata motivation, motivasi. Kemudian kita ajak dia, contohnya mungkin tadinya tak pernah solat. Kita try ajak dia, jom kita pergi solat. Dia tak semestinya terus pergi masjid tau. Betul? You solat kat rumah. Even kalau orang tu dia belum solat 5 waktu, kau terus paksa dia solat 5 waktu sekarang, hari ni juga, memang tak memang boleh lah susah. kan. Nak berubah tu aku pernah dengar satu ceramah tu cakap, nak berubah tu dia kena ada fasa dia. Yes, true. Dia fasa pertama mungkin training daripada bangun subuh dulu. Dah bangun subuh, dan lepas tu slowly fasa kedua dia dah mula untuk campur solat Zuhur dengan solat Asar sekali. Mungkin fasa pertama tu dia solat dia masih gunakan buku. Sebab aku dulu buat macam itu. Pakai buku, pakai handphone kadang-kadang sebab ada surai kita tak faham, kadang-kadang kita takut ada steps yang rukun solat tu yang kita tersalah. Yes, betul. Jadi nak ambil wuduk pun kadang-kadang aku pegang handphone dulu, handphone untuk tengok betul ke tak, mana satu datang dulu gini semua kan. Jadi ada orang pernah cakap dengan aku, tak boleh kalau kau solat kau tak hafal, habis kau solat pakai buku, pakai handphone, kira tak sah. Kira tak sah. Tapi aku tahu memang bukan tak lah, it's sah sebab tu kira macam ibadah kita kan. Betul. So pilih mana yang senang dulu. Kita ajak dia. Contohnya, sebabkan dia kerja pagi sampai ke petang ke apa, so nanti dah balik, dia mandi maghrib, mungkin dia tak sempat ke macam mana ke, saya tak tahu lah. Tapi kalau boleh solat isyak, start solat isyak dulu ke apa, something like that, before sleep. Mulakan mana-mana lah kan. Mana yang paling senang dulu, start first. Sebab apa? Dalam subuh 2 rakaat. Yelah, tapi masalah nak bangun subuh tu. Betul. So it's not easy for everyone kan. So lain orang lain dia punya kesenangan dia untuk solat tu, ataupun kerelaan badan dia. Boleh lah kerelaan badan. Tak lah, kadang-kadang dulu masa aku baru-baru aku start, aku biasalah degil kan. Jadi bila nak start balik solat macam biasa ni semua, nak bangun subuh, impian tinggi bangun subuh. Bangun tidur balik. Dia beberapa minggu bagus, macam gitu. Bangun tidur balik. Ada sekali bangun, lepas tu ambil wuduk, lepas tu tidur. Gitu macam-macam perangai aku tidur. Macam-macam perangai aku dulu. Dia macam susah lah. Aku rasa lain orang lain lah cabaran dia kan. Tapi back to this guy, dia cakap sebab dia dah keluarkan ayat-ayat macam, aku rasa mungkin bukan dia je tau yang berfikir macam ni. Kawan-kawan dia ataupun orang-orang lain yang daripada kaum kumpulan LGBTQ+ ni pun akan rasa yang mereka ni tak perlu nak macam bertaubat, tak perlu rasa nak macam ikut hukum ataupun rukun Islam, sebab dia orang ni confirm masuk neraka. Jadi buat apa nak beribadat dan menyembah Allah. Dia macam mana gini. Fikir gini. You gay ke? You lesbian ke? You tukang minum arak ke? You judi ke? You maksiat berapa besar yang orang tak tahu pun, orang tak nampak pun, selagi you seorang Islam, seorang Muslim, minta ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah ampunkan.
Itu paling penting. And you jangan dengar kata-kata orang you masuk neraka, you punya perbuatan ni, you terus meninggal ni, sekarang terus masuk neraka. Kan macam kau meninggal nanti kubur kau sempit lah, kau meninggal nanti kau mayat kau kena hempit lah, ular belit lah. Itu urusan lain. Itu dah urusan lain. Sejuk lah. Walaupun dia memang ada fakta daripada hadis Nabi SAW ataupun daripada ayat Quran dalam surah Ali Imran pun ada juga. So jangan dengar apa kata orang. But the thing is, kalau kita boleh berubah ke arah yang lebih baik, why not? Yalah, betul lah, betul. Tapi aku ada dengar ni, ada satu kisah orang kata kaum gay ataupun LGBT ni sebenarnya dah wujud daripada zaman Nabi Lut alaihissalam. Yes. Jadi Nabi Lut, dia kalau ikut tangga tu Nabi Lut Nabi ke berapa? Aku tak tahu. Itu dah ke berapa dah. Aku tak tahu. Itu pun tak tahulah. Sebenarnya Nabi pun memang lagi ramai lah kan. Betul. Yang dibukukan macam 25 yang wajib kita ketahui 25. Itu nanti kita discuss lah episod yang lain ya. Tapi kalau kau ingat, boleh kongsi tak yang kisah Nabi Lut tu apa? Sebab dia wujud daripada zaman tu kan. Yes, itu semua yang ada dalam Al-Quran actually. Tentang Nabi Lut dan juga kaum dia. Yang mana kaum dia masuk apa tu? Kaum tu maknanya umat. Okey. Umat dia zaman tu lah. Dia pada zaman tu. So even the umat dia himself, kira diorang suka dengan Nabi Lut ni. Sehingga Nabi Lut pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar daripada kawasan tersebut ataupun daripada kampung tersebut lah. Sebab apa? Sebab orang terlalu suka kat dia. Terlalu suka dengan dia. Even dia punya family members pun so called macam bersubhat. To that extent untuk berikan Nabi Lut AS kepada kaumnya. Yes. Aku tak pernah jujur aku tak pernah dengar kisah Nabi Lut. Itu yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So dia suruh Nabi Lut AS untuk keluar daripada tempat tersebut. So asalnya begitu. Tapi ingat yang orang-orang kira you are gay ke, you are lesbian ke apa, jadi tetap mereka semua manusia. Betul. Selagi Muslim, sama umrah buat, kalau haji buat, puasa, zakat, solat, semuanya buat. You jaga you punya rukun Islam ni yang 5 ni dengan rukun yang iman yang ke-6 juga. InsyaAllah Allah akan bantu. InsyaAllah Allah akan bantu. The thing is whether kita sendiri nak berubah ataupun tidak. Tapi apa yang saya katakan tadi, mulakan dengan solat dulu. Sebab apa dalam hadis Nabi SAW dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan fahsya dan juga munkar, iaitu perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang munkar, yang tidak baik. Betul juga sebab so start with your solat first. Bila kita apa aja, dia tak semesti LGBTQ ke apa kan. Contoh you selalu judi ataupun you selalu minum. Betul. That's your hobby. Selalu buat maksiat ke apa kan. Dahaka dengan mak ke, dahaka dengan bapak ke. So bila you jaga you punya solat, you nak minum ni, tapi kan, minum tapi sekejap lagi aku nak solat Zuhur ni. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kan dah tak jadi. So you jaga you punya solat, Allah akan bantu you untuk jauhkan daripada maksiat. Alamak, sama tak? Kalau you jaga you punya solat, Allah akan bantu you jauh daripada maksiat. Yes. Hashtag. Jadi lagi satu soalan. Orang-orang macam ni semua yang mungkin dilahirkan lembut dan sebagainya, ataupun mungkin dilahirkan menyukai kaum sejenis. Ada yang aku pernah ternampak, aku terbaca lah dekat Twitter. Dia kata ini fitrah dia dilahirkan sebegitu. So jadi sebenarnya memang dia dilahirkan sebegitu dengan menyukai kaum sendiri, ataupun macam itu adalah dugaan dia sebenarnya. That is dia punya test lah yang Allah turunkan pada dia. Jadi mana satu ni sebenarnya? Kalau kita nak susunkan dia boleh, sebab apa, lain orang lain dia punya test dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, perasaan boleh kita kontrol. Betul. Berapa banyak X dulu ada? 3. You dapat control everything, dapat lupakan. Everything is
walaupun dengan takdir Allah, but also you sendiri yang controlkan you punya perasaan. True. Kalau tak ada, I don't think you can move on all these things. True tak? Memanglah. Jadi memang, tapi cuma dia awal-awal tu lah yang part paling susah. Tapi I mean like, aku rasa mungkin lain orang cabaran kehidupan diorang ni lain kan. Jadi untuk aku, kawan main peranan lah. Kawan pun main peranan. Kawan pun kadang-kadang menjadi dugaan juga tau. Jadi kalau macam untuk aku lah, macam when you overcome the first hardest part tu lah yang fasa pertama yang paling susah tu, yang nak hurdle tu, kalau dah lepas tu kan, aku rasa mungkin kalau practice habis dah jadi expert, macam solat ke, mengaji kan, yang lain-lain tu insyaAllah semua senang lah. Kena try lah. You just have to try. Ask from Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kepada anda yang dekat luar sana, kepada brother yang hantar DM tu, janganlah cakap benda-benda macam gitu ya. Sebab sedangkan Nabi yang bukan manusia. Tak adalah. Apa? Ustaz Hans Asyari. Aku menjadi ustaz lah lepas ni. Tak lah kan, jadi macam tak, dia bukan apa tau, dia benda yang akan menjejas mentality seseorang dan juga emosi dia. Jadi buat apa nak cakap apa tu, kau confirm masuk neraka, sedangkan kalau kau jaga 5 rukun Islam tu, kita mana tahu orang yang sebaik-baik. Mungkin dia boleh berubah dan dia lebih baik daripada kita. Kan? Orang yang sebaik-baiknya tu pun kita tak boleh nak confirm lagi dia ahli syurga. Betul. Yes. Jadi kalau anda ada sebarang soalan yang nak tanya dekat Ustaz Fadli, nak Ustaz Fadli yang jawab, jangan lupa untuk DM saya ataupun komen dekat bawah. Nak DM Ustaz Fadli pun boleh. Kan, jap. One more last. Apa yang saya katakan tadi? Yang mana? Apa-apa yang tadi daripada A sampai Z semua tadi. Bukan bermakna saya menghalalkan LGBTQ. Oh yes. Okay, saya tidak menghalalkan. Dia haram lah. Dia dah cuma haram tu haram lah. Yes, haram memang kita memang kena sebut haram. Halal. Yep. Cuma apa yang aku boleh katakan, kita sama-sama kita bimbing lah. Kita sama-sama kita bimbing, don't judge. Masa dekat dunia sekarang, zaman sekarang ni, kita tak boleh nak menghukum. Tak boleh nak cepat sangat menghukum. Sebab orang-orang ni kadang-kadang dia tak nak dengar dulu tau penjelasan orang tu, apa sebab kenapa dia jadi macam gitu. Sebab tak semua orang ni besar sama macam kita, membesar sama. True. Tak semua orang ada mungkin pendidikan asas agama. Jadi kita tak boleh nak menghukum orang tu. Kadang-kadang orang perlukan bimbingan je daripada kawan-kawan yang betul-betul ikhlas untuk tolong. So kita sama-sama kita tolong. Alright. Jadi kalau ada apa-apa kita tanya Ustaz. Thank you.